lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahu alaihi. Dalam perjuangan ini dibedakan dengan diantara orang yang membicarakan, melakukan tanpa keyakinan dengan orang yang melangkah di dalam perjuangan. Saudara-saudara yang dimuliakan, banyak yang diungkapkan mengenai perjuangan rakyat Palestin, penderitaan selama 6 dekad, 60 tahun kisah tragedi yang menimpa umat Islam dan Kristen yang dianggap umat Arab Palestin. Jadi apa yang dipaparkan oleh Dr. Ani dan rakan-rakan dari Yayasan Amal ini hanya secepis dari rentetan peristiwa keganasan, kezaliman, penindasan yang berterusan ke atas rakyat Palestin. Memang oleh pemerintah kejam Zionis Israel, tetapi seperti mana yang pernah kita ungkapkan dan beramai diterima oleh pemerhati politik, tidak mudah berlaku atau dilakukan oleh Israel tanpa dukungan banyak kuasa barat, terutama pentadbiran Amerika Syarikat. Sudah menyaksikan dan kita hati merintih, hati manusia merintih. Saya tidak tahu kalau hati haiwan. Dalam rintihan sedemikian, kenyataan rasmi bekas Presiden Amerika Syarikat George Bush hanya sekadar menyerang Hamas, menyokong Israel. Nyawa Arab Palestin, wanita dan anak-anak tidak memberi kesan. Sebab itu saya anggap sikap yang sedemikian dipaparkan oleh pemimpin utama Amerika Syarikat, bekas Presiden George Bush, betul-betul melambangkan sifat angkuh dan kehewanan yang paling ketara. Maka tidak salah ramai rakan-rakan saya di Amerika Syarikat yang menanyakan Anwar, mengapa sikap dan sentimen rakyat umat Islam dan negara-negara Asia, India, China begitu marah terhadap keangkuhan Amerika Syarikat. Saya sebut, Anda baca saja kenyataan pemimpin Anda dan Anda dapat lihat, merasakan rintihan rakyat yang tidak berdosa. Memang benar, saya akui kenyataan awal Presiden Barack Obama memperlihatkan sedikit anjakan dari sudut kemanusiaannya, meminta perang dihentikan dan aspek kemanusiaan diberikan perhatian. Tetapi agak terlalu awal untuk kita mengharapkan sesuatu berdasarkan prinsip keadilan. Saudara, kita tidak memilih menyokong rakyat Palestin kerana mereka orang Palestin atau Arab atau Muslim. Kita menyokong kerana kita yakin dengan prinsip keadilan. Orang atau negara atau rantau atau wilayah yang dirampas hak mereka, tanah dirampas, benteng didirikan, kawasan dikatakan merdeka, State of Palestine, sama ada tebing barat atau Gaza, sebenarnya penjara kerana tidak ada kebebasan lalu lintas, tidak ada kuasa sama sekali. Jadi dunia dalam peraturan dan percaturan politik dunia, kita ada dua hukum. Satu hukum kalangan yang kaya
satu hukum bagi rakyat yang menderita. Saya ulang bahwa rakyat Palestin yang menderita itu termasuk juga sebahagiannya rakyat Nasrani, Kristen, termasuk di Baitul Maqdis sekarang ini, dan juga sebahagiannya di tebing barat dan sejumlah kecil di Gaza. Kita boleh kemuka kembali, singkap kembali rentetan peristiwa sejarah dari awal, dan saya ulangi, kedegilan kebiadaban Israel itu hanya kerana dukungan bulat Amerika Syarikat. Ini cukup membingungkan ramai. Bagaimana sarjana, tokoh, perbicaraan dalam bidang apa juga begitu bebas, tetapi tidak bebas mengungkapkan masalah Palestin. Sebab itu suara kita harus lebih lantang. Saudara, sehinggakan saya diberitahu oleh rakan di Amerika Syarikat bahwa ada perarakan menentang kekejaman Zionis Israel dengan dukungan Amerika Syarikat. Perarakan di Virginia yang dianggap base Republican dulunya dan kekuatan konservatif. Ada perarakan demonstrasi sekitar 20.000 orang, tetapi tidak diberi liputan media utama Amerika Syarikat sama sekali. Sebab itu kebebasan yang sedemikian, kebebasan yang masih tembang, yang memihak kepada satu kuasa dengan lobi mereka. Saudara, saya tak perlu jelaskan lebih panjang kerana saudara tahu. Tetapi yang saya nak kaitkan, seperti mana yang disebut oleh Tan Sri Khalid Ibrahim dan juga sebahagian daripada kita, saya, Tuanku Ustaz Hadi Awang, Wabi Lim Guan Eng, dan beberapa pimpinan termasuk Tan Sri Khalid dan pimpinan PAS lainnya. Saya dengar, kebetulan saya dengar kupasan dari Saudara Khalid Samad, Saudara Azmin Ali, beberapa tokoh yang kemukakan. Cara konsisten kita jarakinkan peristiwa ini dari sudut dan prinsip keadilannya. Kita diminta untuk berpakat menyokong usul Perdana Menteri yang tidak sangat tegas, tetapi sekurang-kurangnya mewakili sebahagian besar sentimen kita. Menyokong rakyat Palestin, mengecam Israel, mau guna istilah Zionis Israel ada dalam draft awal, dibatalkan. Takut ada orang terasa yang kita tentang Israel itu bukan kerana mereka Yahudi. Kita tidak minta perang dengan orang Yahudi. Kita diminta perang kerana kezaliman, penindasan dan faham imperialisme memaksa merampas tanah orang, merobohkan rumah orang, membunuh anak-anak orang. Ini faham Zionisme yang new imperialism yang dibawa oleh Zionisme Israel, tapi masih terbatas, teragak-agak kita. Kemudian dalam ucapan-ucapan, dan kita juga merasa kesal kerana campur tangan kuasa besar tertentu yang nampaknya tidak mempedulikan perasaan rakyat jelata. Ini siapa yang kuasa besar tertentu? China? India? Mengapa tidak boleh disebut? Saya usulkan, saya yang punya ramai teman-teman di Amerika Syarikat, tapi saya usulkan dengan tegas, saya daripada kecam sikap biadab Amerika menyokong kezaliman, saya kata sepatutnya Menteri Luar panggil Duta Besar Amerika dan beritahu sikap Malaysia kepada mereka.